إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama untuk menyambung siri pelajaran tafsir, insya-Allah. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ghashiyah, yakni tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Lalu diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Pada hari itu, banyak juga wajah yang berseri-seri, merasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta? Dan bagaimana dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka, kecuali ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah bincangkan tafsir sebahagian daripada awal surah ini. InsyaAllah kita sambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8. Seperti yang kita dah maklumkan, surah ini membahaskan tentang keimanan, tentang tauhid. Antara rukun ataupun asas tauhid itu ialah beriman pada hari kiamat. Jadi surah ini membentangkan kepada kita tentang keadaan, gambaran bagaimana dan apa yang berlaku pada hari kiamat. Kita beruntung sebab hari kiamat tu tak tahu bila, tapi pasti akan datang. Tapi dah beritahu macam mana gambaran, ya. Ini disebut oleh Syekh Qutb dalam kitabnya Taswir Fanni fil Quran. Taswir Fanni fil Quran tentang kiamat.
taswifanni al-qiyamah fil Quran. Allah menggambarkan dengan gaya seni yang amat tinggi bagaimana keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Allah dah bentang kepada kita awal-awal supaya kita memahami tentang hari kiamat dan sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kiamat dan berusaha bersungguh-sungguh mencari bekalan untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Dan kita dah bincangkan golongan pertama yang dibincangkan oleh Allah dalam surah ini pada hari kiamat ialah golongan orang-orang yang rugi di kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam ayat yang awal tentang gambaran wajah orang-orang yang durhaka pada hari kiamat di kalangan orang kafir dan ahli maksiat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka tunduk hina, kan. Macam kita tengok orang kena tangkap lah. Polis ke SPRM kau pakai baju merah tu kan. Ada tegak orang mana tak? Macam mana orang mana? Tunduk. Itu gambaran hari kiamat. Yang diheret dan digiring ke neraka dalam keadaan tunduk hina. Itu maksud khasyiah. Kemudian Allah gambarkan seterusnya tentang gambaran mereka pada hari kiamat. Amilatun nasibah. Yang atas dunia lalu Allah gambarkan amilatun nasibah. Kerja keras. Ya. Ahli dunia ni, yang jadi ahli neraka, dia memang struggle betul atas dunia ni kan. Nak hidup. Macam nak bina kehidupan mereka atas bumi, atas dunia ni, berusaha keras. Sama ada dalam bentuk peribadi ataupun keluarga, bangsa ataupun tamadun manusia yang lebih besar. Kerja keras. Tapi kesudahan neraka tasla naran hamiyah. Mereka memasuki ataupun dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Usaha, tapi usahanya tidak membela mereka untuk jadi ahli syurga. Masuk dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian masuk dalam api neraka, dan minuman yang ada yang dihidangkan untuk mereka ini ialah air yang sangat panas, menggelegak. Itu minuman. Makanannya pula laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan yang dihidangkan kepada mereka ialah dhari'. Iaitu sejenis tumbuhan yang tumbuh daripada dasar neraka Jahanam, yang sama tumbuh dengan pohon zakum. Dia berduri, masuk, cucuk perut hancur. Itu makanan. La yusminu wa la yughni min ju'. Makan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Seksa. Itu gambaran golongan yang pertama, golongan ahli neraka. Jadi kita sudah dimaklumkan oleh Allah Ta'ala tentang golongan yang pertama menjadi ahli neraka pada hari akhirat. Jadi maksudnya kita suluh diri kita, agak-agak kita ni dalam golongan mana. Dan oleh kerana itu, ayat yang berikut Allah Subhanahu wa taala menyebut, ayat yang ke-8, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Di satu pihak ada satu golongan manusia yang beriman pada hari kiamat, wajah mereka berseri-seri. Dan ini
berlawanan dengan gambaran wajah golongan yang pertama tadi. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, tunduk hina. Golongan yang kedua ni wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka golongan yang kedua ni berseri-seri. Yakni golongan ahli syurga. Menurut tafsir, maksudnya mereka ini golongan ahli syurga zatun na'amah. Mereka yang memiliki anugerah nikmat daripada Allah Ta'ala. Wa bahjatin wa husnin wa dhiya'in. Wajah mereka itu bersinar, memancar-mancar. Ya? Cantik. Wa dhiya'. Bahjah wa dhiya' ni tuan-tuan, kalau macam ni lampu. Lampu ni dia menerangi. Bahjah dan dhiya' ni dia memancar macam spotlight. Terbeza ya? Nur dengan dhiya' ni cahaya, tapi dhiya' ni lebih kuat, memancar lahir daripada wajah ahli syurga. Allah. Adin, mudah-mudahan kita lah. Kita harap golongan ini kita salah seorang. Mudah-mudahan insya-Allah. Kal qamar lailatul badar. Cantiknya kiasan gambaran wajah mereka ni, kata tafsir ni, seolah-olah macam bulan mengambang pada waktu malam, bulan 15. Malam 15, bulan mengembang, bulan mengambang. Cantik gambaran kepada wajah orang-orang yang beriman, yang menggambarkan wasarru ghayatas surur, yang menggambarkan keadaan seorang yang sangat gembira. Di dunia ni macam mana orang royang kan, lebih lagi lah ahli syurga. Sebab mereka menerima kurniaan daripada Allah, minas surur wassawabil jalil. Yakni Allah campakkan dalam hati mereka perasaan yang sangat gembira. Dalam masa yang sama mereka dianugerahkan pahala dan anugerah yang tidak terhingga. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, menggambarkan wajah orang-orang yang beriman di kalangan ahli syurga ketika itu, wujuhu yawma idzin nadhirah. Tadi na'imah, nadhirah ni berseri. Ila rabbiha nazirah. Dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau kita terjemahkan secara direct, secara literal, Allah adalah cahaya yang menyinari alam ini, langit dan bumi. Kalau di sudut akalnya, yang menerangi bumi ini ialah matahari. Keseluruhan proses lahirnya nur itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menyinari dengan cahayanya langit dan bumi. Kalau Allah tak izin matahari itu keluar cahaya, dia takkan bercahaya. Nak kias dalam surah Qiyamah ini, kenapa wajah orang-orang yang beriman di kalangan ahli syurga ni berseri, memancar-mancar, ila rabbiha nazirah. Sebab mereka melihat dan Allah melihat. Mereka melihat wajah Allah dan Allah melihat wajah mereka. Sebab dalam syurga ni tuan-tuan, nikmat yang paling tinggi ialah bukan syurga. Nikmat yang paling tinggi pada hari kiamat ialah nikmat dapat menatap wajah Allah. Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Allah tak izinkan. Hancur bukit tersinarkan. Falamma tajalla rabbahu. Bila Allah nak zahir saja, Musa jatuh tersungkur. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa jatuh tersungkur.
Bumi tidak memiliki syarat untuk diperlihatkan wajah Allah. Sebab nikmat yang tertinggi melihat wajah Allah di syurga. Wajah mereka berseri-seri, disebut dalam surah Qiyamah ni, ila rabbiha nazirah. Memancar-mancar cahaya mereka apabila dapat menatap wajah Allah. Itu maksud na'imah. Macam mana gambaran yang berlaku tu, wallahu alam, kita tak dapat nak gambarkan sebab ini kuasa Allah. Cuma dia dah beritahu kita bagaimana keadaan nasib ahli-ahli syurga pada hari kiamat. Sebab tafsir kata fa innan nazar ila rabb tahsulun nadrah. Sebab pada hari kiamat nikmat tertinggi melihat Allah Taala, melihat sahaja wajah Allah, maka memancarlah cahaya wajah daripada wajah orang-orang yang beriman. Tak macam mana kan? Tak tahu gambaran macam mana subhanallah. Syurga yang dirindui oleh orang-orang yang beriman. Ayat ini, khitab dia, nada dia ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menjelaskan juga kepada kita dua wajah manusia pada hari kiamat. Wajah yang pertama, wajah orang-orang yang mendustai Allah, dan wajah yang kedua ialah wajah orang-orang yang beriman yang membenarkan keimanan mereka kepada Allah Taala. Dan kenapa kelihatan wajah orang-orang yang menjadi ahli neraka kelam, hina dan tunduk? Sebab li'annaha ghashiyatuhum bil azab hissan wa ma'nan. Sebab azab yang mereka tanggung di neraka itu hissan wa ma'nan. Di azab ni dirasai dua bentuk tuan-tuan. Hissan ni badan kita. Ma'nan ni ruh. Tuan-tuan cuba bayangkan, azab ditimpakan kepada badan dan ruh serentak. Nak menggambarkan betapa dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Allah kepada ahli neraka. Kita sakit di dunia tuan-tuan, mending badan je. Kan? Roh kita merdeka. Roh kita dia tidak terkesan dengan benda luar. Dengan kuman dia tak kena. Dengan api dia tak rasa. Cuma badan. Tapi di akhirat, azab meliputi dua aspek ni. Zahir dan batin. Nak cerita betapa dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Allah. Itu sebab wajah lah. Jangan pergi jauh lah. Jangan cerita pasal azab neraka lah. Tengok orang muka sakit gigi lah. Mana? Bisalam pun tak jawab. Masam. Sakit gigi. Tubuh sakit gigi. Ini azab yang ditanggung zahir dan batin. Fama'al zillah, dalam masa yang sama dia dihina dan dikutuk oleh para malaikat dalam neraka. Saya rasa dah. Bahasa kutukan bertimpa-timpa. Juga kutukan daripada Allah dan malaikat dirasakan oleh ahli neraka hissan wa ma'nan. Lahiriah dia terkesan dengan kutukan dan juga batin dia, roh dia sama. Summa salla nar hamiyah, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian tu azab. Minuman min ainin aniyah. Azab tu satu bab dah, satu pasal dah. Bagi minum.
dahaga. Dahaga. Nabi SAW menjelaskan tentang dahaga ni tuan-tuan. Seksa dahaga ni antaranya ketika nak menghadapi maut. Mati, sakratul maut. Sakratul maut ni dahaga. Bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Sebut dalam satu riwayat, dahaganya tekak orang menghadapi sakratul maut. Kalau dituangkan air 7 lautan dalam tekak dia, nescaya tak hilang rasa dahaga. Itu atas dunia menghadapi seksa sakratul maut. Ini duduk dalam vacuum neraka. Panas dia, api dia 70 kali ganda api dunia duduk dalam tu. Dahaga, memang wajib dahaga, nak mati pun dahaga, ni kan pula panas api neraka, dahaga. Lalu dituangkan ke dalam mulut mereka min ainin aniyah, air yang menggelegak panas. Ini satu gambaran yang menusuk hati orang-orang yang baca Quran di kalangan orang beriman. Dia tergambar gambaran azab neraka ni. Inilah yang mengikat hati mereka untuk istiqamah dan sabit memegang iman dan syariat yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak berani. Maksudnya berdepan dengan maksiat, teringat yang ni dia satu kawalan, remote untuk kita bertahan. InsyaAllah. Ghasyah, tenggelam. Itu tenggelamnya ahli neraka. Dan ahli syurga juga tenggelam. Al-ghasyah li ahli jannah. Mereka tenggelam dalam na'imun kamil, nikmat yang sangat sempurna, wasyururun syamil, dan kegembiraan yang sangat tinggi nilainya, sehingga gambaran daripada mereka mengecapi nikmat yang Allah beri itu untuk ahli syurga, wa wujuhun wada'atun mubtamalah an-ni'mah. Wa wujuhun wada'ah. Wada'ah daripada perkataan daud tadi, dhiya', memancar. Daripada perkataan wudu, daripada perkataan daud, wada'ah, lahirlah perkataan wudu. Wudu ni dari segi bahasa makna dia apa? Cahaya. Dari segi bahasa. Itu sebab wajah yang kena air wudu dia bersih. Ya. Tu ya. Sebab wuduk ni masuk dalam bab taharah. Taharah suci. Biasa ada sunat. Bila nak solat, maka wuduk jadi wajib. Begitu juga ketika nak tawaf. Hal yang sama juga ketika kita nak baca Quran. Wuduk tu, mana dia? Memancar cahaya. Jadi wajah orang yang beriman pada hari kiamat bercahaya. Seperti mana bercahayanya wajah yang sentiasa disirami oleh air wuduk. Nabi sebut kesan wuduk pada hari kiamat nanti memancar. Anggota wuduk yang 7 yang kita basuh tu, dia bersinar. Wuduk bercahaya. Ini gambaran disebut oleh Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka nadirah, memancar dengan cahaya. Antaranya ialah cahaya wuduk. Kita dah sebut dah gitu. Bila kita sebut wuduk, lafaz dari segi fiqahnya, nawaitu rafal hadatsil asghar lillahi ta'ala
saja aku berangkat hadas yang kecil. Itu rafal hadasil asghar, hadas yang kecil kerana Allah Taala. Apa dia hadas? Hadas ni makna kasar dia ialah najis. Padahal selepas kita beristinja, kita bersih daripada najis. Tapi untuk solat tidak memadai istinja untuk solat. Dia mesti melalui satu proses yang kedua dalam taharah, bersuci, dipanggil wudu. Wudu ni rafal hadas, dia mengangkat hadas, artinya menghilangkan hadas. Hadas ni apa? Benda cemar lah, benda kotor, tapi bersifat maknawi. Maksud dia apa? Najis yang mana? Najis yang bersifat dosa. 7 anggota untuk dia buat sujud ni, kalau dia tidak dibersihkan dengan wudu, di segi hakikat dia tidak layak untuk sujud menghadap Allah Ta'ala. Basuh 7 ni mewakili seluruh tubuh. Itu maksud rafa'al hadas. Wudu ni mengangkat hadas. Dia mencairkan dosa yang kita buat daripada anggota panca indera yang 7. Itu sebab Nabi kata, dosa orang yang berwudu akan jatuh habis melalui titisan wudu yang terakhir. Itu peranan wudu. Itu sebab siapa yang boleh istiqamah dengan wudu ni, lepas kontut wudu, Badin yang special lah. Sebab jalan syaitan tutup tu. Tapi kemudahlah. Imam Syafi'i wudu isyak dia sampai waktu subuh. Allah. Dia tak tidur melentang baring, ngereng. Dia tidur duduk. Allah. Mujahadah dia kan. Kalau tidur baring, lalap batal wudu. Dia tidur duduk. Punggung tak gerak. Tak batal lah wudu. Subuh ni, Allahu Akbar, bangun. Menggunakan wudu waktu isyak. Allahu Akbar. Para awliya Allah kan, para wali Allah, kekasih Allah, dia punya peribadi dia hebat. Padanlah sampai hari ni orang sebut Imam Syafi'i hebat. Kasih dia kepada Allah, taat dia kepada Allah luar biasa. Itu wudu. Wudu ni melahirkan sinar dan cahaya pada wajah. Cuba tengok orang tak semayang, yang tak biasa disirami dengan wudu kan. Orang ni 9 sebut kubam yoman ni kan, labam yoman kan. Tambah-tambah pula semua makanan pula tak bersih, tak halal Tapi Allah beri gambaran yang jelas pada kita, ahli syurga disebut dalam surah Qiyamah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka memancar dengan cahaya. Allahu Akbar. Bayangkanlah tuan-tuan, anggota wuduk yang bercahaya dengan wuduk tadi, bersinar tadi, bila Nabi sebut, bila dia melintas titian sirat yang gelap gelita tu, terang titian sirat tu, bersinar keliling tu. Tu orang beriman, dia melintas macam kilat tu. Ini perkabaran-perkabaran awal untuk kita pegang, yang kita yakin insya-Allah bila kita patuh pada janji ini, kita akan masuk dalam golongan tersebut insya-Allah Itu sifat ahli syurga. Kenapa Allah sebut wajah mereka begitu, tu'rafu fiha nadratun na'im, untuk tunjukkan kepada kita atas dunia ni, itulah wajah kamu pada hari akhirat kalau kamu patuh pada aku. Menggambarkan betapa gembira dengan wajah mereka dengan senyuman yang memancarkan cahaya. Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, kehidupan, perbuatan, amalan, mujahadah orang-orang yang beriman ni yang menyebabkan Allah beri ganjaran yang begitu besar. Nabi SAW sebut, wa majtama'a qaumun fil baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa
yazakkarahumullahu fi man 'indah wa man abtahu amalahu laisa yasra bihi nisbahu. Rawahu Muslim. Nabi SAW sebut, sifat dan perbuatan ahli syurga masih hidup atas dunia. Mana-mana orang yang berhimpun, berlonggok di rumah-rumah Allah, sama ada di masjid ataupun di surau, antaranya majlis mereka ialah membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, zikrullah dan seumpamanya, wa yatadarasunahu, dan mereka bertemu di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau ini mencari ilmu, belajar Quran. Di suasana pengajian ilmu dalam rumah Allah, di surau atau di masjid yang dihadiri oleh orang-orang yang beriman, kata Nabi, apa yang terhasil ke atas mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah ni tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, Allah curahkan sebanyak-banyaknya sakinah. Apa dia sakinah? Tenang, bahagia, lapang rasa. Tak ada pitih pun dia, hati lega. Kadang-kadang duit banyak pun hati sempit juga, kan? Tapi orang beriman ni insya-Allah, bila duit putus, yakin lepas ni ada rezeki lain pula Allah bagi. Nak gaduh buat apa? Tenang. Orang yang hadir dalam majlis ilmu ni, satu anugerah Allah bagi ialah anzalat alaihimus sakinah. Allah bagi dia anugerah bahagia, tenang. Tenang ni bukan boleh buat-buat, tuan-tuan. Tenang, gembira. Kita tengok orang gembira, orang bahagia, orang tenang, syok kan. Hari kahwin anak sulung, apa dia? Hari kenduri anak sulung kahwin. Lepas kahwin kita jumpa kawan lama. Dia kata, "Bapa tak datang hari tu? Kenduri anak saya." Lah, kan aku salam dengan kau. Ya ke? Apa sebab jadi tu? Mana? Dia terlampau syok tu. Tak perasan kawan salam peluk dia. Awak tak mari dia tu. Aku. Buat isteri anak-anak lagi datang. Kau tak perasan ke? Punyalah seronok sampai orang pun tak cam. Nak gambarkan, kalau sifat orang yang terlampau riang ni, dia lupa keliling. Tak makan pupuk kenyang. Sudah-sudah pening pala lah. Pupuk tak diisi. Sebab riang. Betul tak? Dan hantu tak? Belum ke? Baik nak. Allahu Akbar. Nak gambarkan gembira ni, Allah nak beritahu tadi, orang yang duduk dalam majlis ilmu, salah satu anugerah yang Allah bagi pada dia ialah anzalallahu alaihi sakinah. Allah campakkan dalam hati dia rasa tenang. Ini ubat. Nak cari bahagia ni, datang duduk dalam majlis ilmu. Dan yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah bagi tenang dan Allah lempahi hati mereka dengan rahmat. Allah tak beritahu rahmat tu apa, banyak mana sukatan dia, tapi dua ni Allah bagi sakinah, tenang, bahagia, gembira. Yang kedua, diliputi oleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan mereka dikerumuni. Wataral malaikata hafina min haulil arsh. Kamu akan lihat, kamu akan saksikan bagaimana malaikat berhimpun mengerumuni arasy. Macam mana manusia berhimpun mengerumuni Kaabah. Wa hafathumul malaikah. Orang yang hadir dalam majlis Quran, majlis ilmu, majlis zikir ni, malaikat, anugerah yang ketiga, dia akan dikerumuni oleh para malaikat. Allah. Satu khabar gembira bila malaikat berhimpun. Apa dia buat? Wa zakarahumullah fi man 'indahu. Apa malaikat buat yang ramai ni berhimpun ni? Dia sebut nama tiap-tiap orang yang hadir tu, tiap-tiap orang.
Abang Din, Tok Kampung, Haji Gani, sebut seorang-seorang. Ya Allah, ni, puak-puak ni yang seorang-seorang ni, nama-nama ni, pakat datang belaka dalam masjid-Mu. Ya Allah, Kau berikan dia rahmat, Kau ampuni mereka, Kau beri dia apa yang anugerah yang terbaik untuk mereka. Special dia beri untuk tiap-tiap orang. Ini maksud wahafathumul malaikah, bagi siapa malaikat mengerumuni orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis Quran, dan mereka menyebut secara detail nama-nama yang hadir. Minta kepada Allah, ya Allah, aku bersaksi mereka hadir dalam majlis ilmu-Mu. Allah, aku 3 lah. Allah. Tuah lah kan? Walaupun tak ramai, tapi ni dapat tuahnya. Alhamdulillah. Sakinah, rahmat, dan dikerumuni oleh malaikat. Kalau Allah buka berita ni, boleh tengok, boleh saksi kan? Tak macam ni ramai ni dah. Tak muat. Ini perkhabaran ghaib untuk uji siapa yang beriman dengan urusan ghaib ni. Pasti. Kan? Inilah yang Nabi sebut ni. Inilah punca yang berhasil ke atas kamu. Akhirat so, apa kesan dia? Wujuhu yawma idzin nadirah. Ini kesan dia. Ya. Allahu akbar. Itu ciri ahli syurga atas dunia ni. Yang ni orang yang hadir dalam majlis ilmu. Kemudian ayat yang ke-9, li sa'iha radiyah. Merasa sebab apa jadi macam tu orang ahli syurga? Sebab usaha mereka berasa gembira kerana usaha mereka sendiri. Usaha yang mana? Tadilah amal soleh. Itu sebab kita tengok dalam Al-Quran, alladzina yu'minu walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ciri orang yang beriman ni, Allah gunakan amal dia wa 'amilus shalihat. Allah gunakan perkataan soleh tu dengan lafaz jamak, dengan lafaz plural. Sebab dalam hidup ni, kerja kita untuk melaksanakan perintah Allah banyak tambun, belana bending. Kena buat belaka, kena rebut belaka dengan umur kita yang pendek. Tak padan semayang 5 waktu. Banyak benda lain kena buat. Amal soleh ni banyak. Kan? Tak cukup sekadar semayang 5 waktu. Rebut. Orang yang beriman, dia melakukan amal soleh yang berbagai-bagai. Maksudnya banyak. Itu sebab dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam bab kedua tu, dia menyatakan tentang syariat. Adab-adab dalam melaksanakan syariat. Pekahlah. Apa yang kita nak buat? Sejak kita bangun pagi sampai tidur balik, apa perlakuan syariat ataupun amal ibadat yang kita perlu buat, banyak dalam tu senarai tugas yang berupa ibadat. Itu maksud dia. Kita rebut peluang untuk melaksanakan ibadat. Ya. Sebab orang yang melaksanakan ibadat ni ciri-ciri ahli syurga. Li sa'iha radiyah. Usaha mereka gembira kerana usaha mereka sendiri. Amal yang dibuat tu menghasilkan natijah yang sedemikian. Berbanding dengan golongan yang pertama dulu, Allah Subhanahu wa taala sebut amilatun nasibah. Itu golongan ahli neraka. Mereka berusaha keras dalam hidup ni, target hidup ni nak capai macam-macam. Tapi sampai ketika akhir hayatnya, amal yang dia hasilkan selama ini rupanya sia-sia. Serupa orang simpan air dalam bekas, air itu tirih, bocor. Rasa banyak dah. Di saat akhir hayat nak mati besok, tengok balang tak ada air. Sebab apa? Tirih, bocor. Amilatun nasibah. Tu kiasan kepada amal perbuatan ahli neraka. Orang ahli maksiat ni, dia sangka apa yang dia buru sama sepanjang hidup ni, bersungguh-sungguh, dia sangka dia bawa baik dah. Dia sangka dia selamat dah. Rupanya sia-sia. Sedangkan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebut li sa'iha radiyah.
usaha mereka gembira. Sebab apa? Hasil usaha yang mereka buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li sa'liha radiyah. Radiyah ni bahasa Melayu kita terjemahkan terima, redha lah, rela, diterima oleh Allah. Lawan radiyah, lawan redha ni as-sukht, murka. Maksudnya amal mereka ni diredai oleh Allah. Itu yang kita sebut, kita baca dalam surah yang lalu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ini maksudnya li sa'iha radiyah. Dia ada kaitan. Radiyatan mardiyah. Balik ketika dijemput untuk mati, Allah beritahu kesudahan dia, result yang dia akan terima lepas dia mati. Mati dalam keadaan husnul khatimah, dia redha, dia seronok, dia lapang, dia riang. Radiyah, redha. Mardiyah, diredai oleh Allah. Dia redha, dia mendapat keredaan Allah. Li sa'iha radiyah. Atas dunia ni kena cek amal kita. Sebab amal yang tidak berdasarkan syariat, hukum, dan amal yang tidak berdasarkan niat yang soleh, amal ni terbatal. Amal soleh ni ada dua syarat dia. Yang pertama, niat yang soleh, niat yang baik. Niat yang baik semata-mata tidak mencukupi untuk menjamin setiap amal itu sebagai amal soleh. Dia mesti dilengkapi oleh syarat yang kedua, iaitu amal yang niat dia soleh dan amal yang mengikut syariat. Duit loteri boleh 1 juta. Infak 500,000. Macam mana, Din? Boleh pahala tak? Boleh pahala tak? Tak boleh sebab melanggar syariat. Loteri itu haram. Kan? Dulu ASN dulu hukum dia haram. Sebab campur dengan, dululah, campur dengan pelaburan haram. Dulu kan, sebelum diubah suai. Sumber yang haram tu, kaedah dia boleh bercampur benda yang halal dengan yang haram, maka dia jadi haram. Kok mana pun untuk bentang anak, tolong orang Melayu kau, bangsa kau, itu bukan hujah. Hukum dia, benda haram campur halal, dia jadi haram. Permulaan dulu, ASN, katalah masuk 1 juta. Masa dapat, berapa? Last itu apa? Berapa sen tu? Last tu? 10 tinggi kan? Berapa? 30 ke? Kalau 1 juta dapat boleh apa? 100,000. Contohlah. Keluar zakat, tak pakai. Lawak ya. Tak kena terima realiti itu berdasarkan ilmu. Mana boleh, itu bukan hujah. Sebab benda tu bercampur dengan benda unsur haram. Tak boleh ya. Amal soleh dikira dengan niat yang betul kerana Allah, dan perbuatan itu mesti mengikut berlandaskan syariat. Baru betul. Macam kita dulu lah, KLBSP itu kan. Dulu konvensional, KLBSP itu. Banyak tak? Semua kita balun. Itu. Macam ni. Kan? KLBSP dululah disimpan dengan sistem konvensional. Ada interest tak? Keluar tak interest tu? Habis balun ni kan? So sendiri jawablah. Ini agama mengganyang kita dengan Allah Ta'ala. Tak payah orang cakap dah. Sebab amal yang kita buat, Allah rakamkan dalam ayat ini, lisa'aiha radiyah. Amal yang mereka buat atas dunia ni mendapat mengundang keredaan Allah Ta'ala. Kita kena kira sendiri, usaha sendiri, cek sendiri yang kita buat ni kan. Boleh ada seorang kawan, dia ada duit lah. Dia nak bantu kawan dia business problem. Nak ruling tak cukup duit. Okey lah tu, tolong. Pinjam 100,000. Lepas 2 tahun bayar balik. Dengan syarat, tiap-tiap bulan, aku beri kau imbuhan 2,000. Macam mana ni? Boleh tak?
Tak boleh. Bila beri hutang ke orang, ziyadah tu tambahan tu interest. Selama 2 tahun, tiap-tiap bulan dia dapat 2,000. 2 tahun, 48,000. Lepas 2 tahun, 100,000 tu bagi balik. Mana dia dapat 148,000. 48,000 tu interest. Riba. Dia akad nak bayar, Ustaz. Akad nak bayar hutang. Ini bukan cerita akad. Mau beri pinjam, tambah tak boleh. Pelaburan macam mana, Ustaz? Pelaburan, kalau nak beri untung, bagi persen atas keuntungan. Sama ada bulan atau tahun. Okey. Sebulan, keuntungan bisnes 100,000, kali dengan faedah keuntungan share 100,000. Berapa persen dapat? Tu halal. Yang bagi tiap-tiap bulan 2,000 tadi tidak halal. Jadi amal angka banyak. Saya kata kamu ambil duit tu bagi makan anak-anak, rusak anak-anak. Duit tu haram. Amal yang tidak diredha oleh Allah Ta'ala. Bunyi macam okey dah tu, betul Ya, kita punya perjanjian. Perjanjian tu kena ikut syariat. Kalau tak, okey. Dalam pelaburan, kata bukan pinjam, pelaburan, okey. Apa konsep pelaburan ni? Mudharabah, murabahah, bai'ul ainah, pastikan konsep yang kita ikat bersama tu atas perjanjian apa? Mudharabah. Apa sifat dan syarat-syarat mudharabah? Apa bank tahu? Apa dia? Kan? Mudharabah ni perjanjian. Pemodal 30%. Orang yang usahakan 70%. Itu pembagian 70-30 atas untung. Itu tak apa. Bab muamalah. Jangan amin balun ni tu kan. Kan? Orang buat, kita pun buat. Angka banyak, tapi dia bagaikan bara yang meresap, bagaikan api dalam sekam, merosakkan harta. Itu maksud lisa'iha radiyah. Amal ahli syurga ni atas dunia ni, dia mengundang keredaan Allah. Pastikan amal yang kita buat, kerja yang kita buat ni, pastikan menurut hukum syarak. Ya, pastikan. Sebab Allah beri tahu dalam ayat ni, lisa'iha radiyah. Sedangkan gulung yang pertama dulu disebut amilatun nasibah. Amal keras usaha mereka sia-sia, tak boleh apa-apa. Tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia niat yang betul, mengikut syariat, dan satu lagi wal ihsan ila ibadillah. Ni nak dapat keredaan Allah. Dalam amal kita ni ada satu syarat, ihsan sesama manusia. Itu sebab dalam perniagaan, dalam fiqh, kerajaan tidak dibenarkan tas'irul bada'i. Kerajaan tidak dibenarkan meletakkan harga semua benda dalam perniagaan. Kecuali harga siling untuk bahan-bahan mentah yang terkawal. Hari ni tak ada dah apa harga siling. Ada harga siling lagi, Manin? Besi ada harga siling tak? Tak ada. Simen? Tak ada. Bila tak ada harga siling, pak-pak kapitalis ni, dia dah. Ni masa yang kita buat suka hati kita. Sebab hari ni kita tengok melonjak-lonjak harga barang kan. Dalam muamalah harga, Islam tak menggunakan kerajaan meletakkan kadar harga tetap untuk semua benda. Sebab perniagaan ini dia mesti bebas merdeka. Kecuali bila memudaratkan umat. Itu kawal harga, itu cerita lain. Bahan-bahan asasi. Beras ada harga siling tak ni?
Ada kan? Beras kita ni problem bila diswastakan LPN, Lembaga Padi dan Beras Negara. Itu institusi yang bersifat strategik tu. Bila diswastakan LPN, ni kesan dia. Beras dikuasai oleh, kita tafsir tapi cerita beras kan. Nak sabit di sa'yiha radiyah. Amal kita buat tu mendapat keridhaan Allah, antara cirinya ialah ihsan indan nas, bersifat ihsan sesama manusia. Fikir kau orang, yang penting kita kaya. Seorang nak makan, dapat makan, kata dapat makan, itu atas dia, pandai dia lah nak hidup. Itu brutal lah berniaga macam tu, tak ada sifat ihsan, kejam. Kena fikir orang lapar macam mana kita lah lapar. Tu sebab disyariatkan puasa setiap setahun, sebulan puasa. Nak bagi rasa deritanya lapar orang miskin. Bila berniaga, kena fikir orang miskin. Apa istilah dia? B40 tu Sebab dibimbangi. Kita bolot kekayaan, hasil dan sebagainya. Tak ada sifat ihsan. Ihsan ni hebat. Ya. Kalau cerita di wanita pelacur di kalangan Bani Israel yang beri anjing minum tu. Allah bukan tengok siapa dia beri minum, Allah tengok hati dia, ihsan dia. Kalau anjing ni terangut-angut nak mati dahaga, macam tu jugalah kalau kita dahaga, kesian tengok. Cebok tak ada, gayung tak ada, ambil kasut. Usaha sungguh tu. Kan? Ambil daripada kolam tu, ambil bawa ke anjing, beri minum. Sampai anjing tu boleh bangun. Ihsan. Hari ni, mu nak hidup, kau mula nak hati, kau mampu, kau suka kau lah. Kisah tu, Nabi sebut balik zaman Nabi Musa. Tetapi jadi idola kepada umat Muhammad. Orang yang ada sifat ihsan macam tu, ganjarannya syurga. Radiyah di sa'yiha radiyah. Ada kisah tu, orang kampung, orang anggap dia ni orang macam, orang Kedah kata orang betul lah, orang lugu-lugu ni, orang wayang putih ni. Tapi kerja dia, bila orang semayang, dia susun selipar kat luar kat masjid. Lepas tu bila orang balik, dia cuci tandas. Tuan-tuan, apa kesudahan dia? Bila dia mati, saat dia mati, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ini mudah ke? Ini mudah kan ni? Ini bukan mudah. Syahadah ni tuan-tuan, tiket untuk beli syurga. Baru ni berlaku di Ingilterra, di England. Seorang wanita, umur 90. Dia kawan ramai kawan muslimah. Dia terbaring di katil, sakit. Bila dia nak meninggal, dia panggilkan kawan dia yang muslim, dia kata, ajarkan aku syahadah. Dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa jam lepas tu dia mati. Allah. Apa natijah dia? 90 tahun dia hidup dalam kekafiran, mungkar, maksiat. Semua itu dipadamkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah. Ganjarannya syurga. Mahalnya harga syahadah la ilaha illallah. Kita nak kait dengan ayat ni tadi. Dalam hidup ni kita kena buat sesuatu, Allah suka ke Allah murka, Allah suruh ke Allah larang. Perhitungan ini mesti kita pakai setiap amal yang kita laksanakan. Sebab ini memberi kesan li sa'yiha radiyah, supaya amal kita tu diredai oleh Allah. Amal ni dia tak mesti semata-mata Quran. Banyak amal ni. Sebab kita sebut tadi, bila amal ibadat ni, wa amilus solihat. Amal soleh ni banyak. Buatlah. Dengan syarat niat yang betul kerana Allah,
dan mengikut hukum dan syariat. Dan satu lagi tambah tadi, al-ihsan. Bersifat ihsan ila ibadillah. Oleh kerana itulah, gulungan seperti ini, Allah janjikan untuk mereka syurga. Dan seterusnya Allah menyatakan dalam ayat berikut, fi jannatin aliyah. Mereka berada dalam syurga yang tinggi. Tuan-tuan, syurga yang tinggi ni, famahalluha fi a'la 'aliyyin disebut. Kedudukan ganjaran syurga yang diperolehi oleh orang beriman ni, famahalluha fi a'la 'aliyyin. Aliyyin ni tuan-tuan satu istilah yang Allah gunakan kepada kedudukan ahli syurga. Aliyyin, tinggi. Tinggi ni merujuk kepada kalau atas langit lah. Yang kedua, wa manaziluha masakin aliyah. Nak tunjukkan kedudukan orang ahli syurga ni sangat tinggi. Disebut aliyyin daripada perkataan ali, tinggi. Lawan kepada tinggi ini ialah as-suful, bawah. Oleh kerana itulah disebut wal-'ulu diddus suful fahiya fawqas samawati was-sab' kama anna an-nar tahtal ardaini sab'ah. Kiasan dia bila sebut neraka ni dia bawah sufla, yang paling bawah. Bila sebut bawah ni neraka, an-nar tahtal ardain, dia lebih rendah kedudukannya daripada bumi. Nak beritahu fi jannatin aliyah ni, kedudukan ahli syurga ni kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan mereka dalam syurga, la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga ni tak ada apa nak sembang-sembang mengarut, tak adalah cerita pasal dosa-dosa ni, nak mengumpat apa, tak ada. Tasbih, tahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu pattern yang ditetapkan oleh Allah Taala di syurga ni, macam tu keadaannya. Perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentiasa melafazkan kalimah-kalimah yang merujuk kepada salam, yakni sejahtera. La tasma'una fiha lagwan wala illa salaman. Surah Maryam ayat 62. Dan tidak kedengaran di antara mereka di syurga perkataan-perkataan yang lara, yang mengarut, illa salama, melainkan perkataan salam. Artinya perkataan-perkataan yang baik, yang diizinkan oleh Allah. Fiha ainun jariyah. Di syurga ni ainun, mata air ataupun anhar, sungai. Disebut ainun ni ialah merujuk kepada yanabi' kathirah. Ainun ni dia beza dengan sungai. Sungai mengalir. Ainun ni mata air. Oh, mata air tu baik daripada tanah tu, Madin. Itu panggil ain. Ainun jariyah. Dia mengalir banyak, dia keluar banyak daripada bumi, baru dia mengalir. Mengalir tu dia panggil sungai. Nahrun ataupun jamak dia plural anhar. Allah sebut hebatnya syurga untuk orang-orang ini, fiha ainun jariyah. Merata di lantai syurga tu mata air yang keluar banyak dan berterusan. Dan disebut mata air itu asyaddu bayadun minal laban. Air itu sangat putih, lebih putih daripada susu. Macam mana gambaran wallahu alam. Kita masuk baru tahu. Tapi perkhabarannya dah khabar dah kita, Madin. Ni air dia, mata air itu putih, lebih putih daripada susu warna dia. Untuk minuman ahli syurga. Yang tu tadi ainin aniyah, minum air panas yang menggelegak.
Dan rasa dia ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Madu tu manis lah. Manis dia lagi. Man syariba minha, siapa yang minum daripada air daripada mata air ni, la yazma' ba'daha abadan. Siapa yang minum seteguk, dia tak akan haus selama-lamanya. Indah kan? Eksklusif betul lah syurga ni kan. Wa yuzharu min qalbihi al-ghil wal ghash wal hasad wal adawah wal baghdha. Bila minum air tu, maka hilang segala penyakit yang patutnya ada pada manusia. Ghil, pulaukan orang, ambil kesempatan pada orang. Ghash, tipu. Hasad, dengki. Adawah, permusuhan. Tak ada dah. Habis segala penyakit. Wal baghdha, benci membenci. Habis. Wa yahjurunaha wa yasrifunaha kaifa sya'u wa anna aradu la tahtaju ila huf saqiyah wala iqamatin hudud. Air itu mengalir, keluar daripada mata air, dia mengalir. Gambaran yang ada dalam syurga tu, dia boleh order ke mana ya? Utara ke selatan, timur, barat, ujung ke pangkal, dia boleh panggil. Air itu mengalir di syurga. La tahtaj ila hufrin saqiyah. Dia tak perlu kepada alu. Air dia kalau nak mengalir ni kena ada alu dia. Kalau tak, dia bersepah. Tak. Tu gambaran mewahnya syurga ni. Air yang keluar tu hebat. Dia mengalir tu, dia tak perlu kepada lopak, alu atau longkang. Tak, dia mengalir tu. Yang berbagai-bagai rasa dan warna. Allahu akbar ya. Fiha sururum marfu'ah. Ayat yang ke 13. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Allahu akbar. Seronoknya duduk di syurga tu, seti dia surur marfu'ah. Surur ni perkataan jamak, plural daripada sarir. Sarir ni dipan. Dia macam raja bertahta tu lah. Oh mewah Seti dia surur. Tu. Yang tinggi. Bila kita baca kisah Ratu Balqis di Yaman, Maharja perempuan, kita baca tafsir singgasana Balqis tu, sarir dia bertingkat-tingkat, 7 tingkat. Dia duduk atas tu. Dulu ada dah gah lah. Duduk atas tu. Siapa nak jumpa dia, sembah sujud dulu. Depan dia. Dia duduk atas tu. 7 tingkat. Itu sarir. Itu gambaran mewah lah. Yang duduk macam tu bukan orang macam kita ni tu. Apa Din? Kan? Raja. Maksudnya status ahli syurga ni macam tu. Tinggi. Mahal. Singgasana dia tu, sarir tu marfu'ah, tinggi. Bertingkat-tingkat. Allah. Ya. Mewah sungguh. Kedudukan ahli syurga. Fiha sururum marfu'ah. Dan kedudukan mereka tu di singgasana yang tinggi, alaiha hurul ain. Dia didampingi, diapit oleh bidadari-bidadari. Odin. Bidadari ni apa Odin? Makwa lah Odin. Marah perempuan. Orang lelaki dapat makwa, perempuan apa dapat? Selalu gaduh lah. Kan? Itu ceritanya. Di sana besok Allah Maha Adil. Bila orang lelaki ada kurnia macam tu, orang perempuan pun sama. Adalah bahagian dia. Di sana besok orang perempuan jangan gaduh lah. Di sana sudah tidak ada sifat cemburu. Mana hari ini boleh seorang nak masuk kedua, perang dunia. Kan? Tak boleh hidup relax di rumah. Perang seumur dia. Kan?
Meletus lapar. Tak ada di sana besok, tak ada cemburu lah. Jangan gambarkan di surga ni macam atas dunia, tak. Nikmat atas dunia ni satu je. Allah ciptakan 100 nikmat. Satu Allah campak atas dunia, 99 reserve di sana. Cuba kita bayangkan banding 99 punya kualiti banding satu yang ada kat sini, 99 simpan kat sana. Khas untuk ahli syurga. Agak-agak 99 tu macam mana dia punya nilai. Betul Sadu-gaduh tu. Kalau tak boleh berlaku adil seorang padan lah. Lah banding. Gaduh apa? Yang perempuan jangan fikir, orang lelaki lebih dapat tak. Sebenarnya nak gambar kan. Nak ceritakan Allah Maha Adil. Sadu-gaduh lah. Nak cerita tadi, fiha ainun jariyah. Di atas dipan tu, di atas singgasana tu, dikelilingi oleh dayang-dayang. Ada yang tukang picit, ada yang tukang gosok, ada yang tukang kipas, macam-macam Adin. Tu kepantang perempuan dengar tu. Tu cerita cerita di syurga kan. Keadilan ilahi, insya-Allah Itu satu. Yang kedua, gambaran nikmat yang mewah ni di syurga. Wa fi zalika minat tashrif wat takrim ma la khafa'a fih. Itu adalah gambaran kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk ahli syurga, dan disertakan dalamnya pelayan-pelayan daripada anak-anak kecil yang jadi pelayan syurga. Wa akwabum mawdu'ah. Akwab ni daripada perkataan kub. Akwab ni plural. Kub ni satu. Kub ni gelas lah. Gelas yang ada bejana. Mawdu'ah yang disediakan. Siapa yang sediakan ni? Pelayan-pelayan syurga. Dayang tadi di kalangan bidadari, dia tak angkat apa tu? Hidangan tu apa dia? Dia khas duduk keliling kita aja. Mewah dia. Tu. Kan? Eksklusif tu lah. Dia tak layan buat air, buat bejana tuang tak. Yang pelayan wa akwabum mawdu'ah, pelayan ialah pelayan syurga. Pelayan syurga ni cantik. Ka'amsalil lu'il maknun. Dia macam bidadari je. Nampak apa ni pelayan ni dia cantik. Seperti mana mutiara yang bertaburan. Comel. Comel. Itu pelayan di kalangan anak-anak kecil yang mati sebelum cukup umur. Balik. Dia pelayan syurga. Dia tukang hidang, cawan, meja, halas, macam-macam. Itu tugas dia. Nak cerita mewahnya ahli syurga. Allahu akbar. Yatufu biha alaihimil wildan al-mukhalladuna. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang jadi serf tadi. Kekal. Nak menggambarkan, dia kata li'itmamit tamattu' wa kamalil khidmah warrifahiyah. Nak menggambarkan mewahnya kehidupan ahli syurga. Wa namariqu masfufah. Dan atas dipan ataupun singgasana ni, ini sebab Quran ni turun negeri Arab. Kita pergi Saudi, kita tengok tepi jalan ada bantal sana tu kan. Spesial orang Arab lah. Agak ikut turun wahyu ni kan Malaysia agak dia akan gambarkan macam mana adat orang Malaysia. Tapi oleh kerana turun di tanah Arab, kan Arab suka petang permaidani, ada bantal untuk tak tangan, ada bantal untuk sandal, ada bantal untuk peluk, ada bantal untuk pelunjuk, ada belaka. Di sana besok macam itulah gambarannya kan. Complete set. Ada gaduh lah. Allahu akbar Dan dia kata bantal-bantal sama sandal untuk letak tangan atau untuk peluk tadi, wasaid min harir wal istabrak. Bantal tu dibuat daripada harir. Harir ni apa? Sutera. Mahal mahal dia
Sutera mahal. Sebab atas dunia orang lelaki tak boleh pakai sutera. Kan? Baju batik banyak daripada sutera kan? Betul eh? Tu ada baju sutera tak? Ha? Tak ada Dulu? Ha. Sutera orang lelaki tak boleh pakai. Tu hukum. Sebab apa? Dia nak reservekan di sana besok. Sutera tu dah ada. Kan? Sutera dan emas orang lelaki tak boleh pakai sana besok, tak semua halal. Dalam hukum fiqah, sutera ni kalau campur 50% sutera, 50% lagi cotton. Tu boleh. Lebih sikit sutera tak boleh dah. Macam mana kita nak tahu? Boleh tahu ke benda ni? Asal pakai lah. Senang, jangan pakai. Yang sedap pakai sutera lembut. Dia basuh pun tak boleh masuk mesin, dia kena dry cleaning kan. Masuk dalam mesin tu hancur. Eksklusif lah. Okey. Duduk dengan bantal-bantal yang istimewa kan. Kalau kita sini agak seti-seti yang mahal tu lah. Made in Italy pun semua tu kan. Agak lah. Bukan macam tu lah. Wazarabiyu mabsusah, dan permaidani yang dihampar. Kalau kita di rumah, permaidani ini hanya lokasi tertentu je kan. Seluruh lantai syurga tu permaidani. Allah mahalnya ya. Seluruh rantai syurga tu permaidani. Wazarabi, permaidani mabsusah yang terhampar. Zarabi ni daripada asal perkataan zarbiyah. Zarbiyah ni asal perkataan azrabiyah. Zarbiyah ni dari perkataan zarabi, asal mula perkataan ni ialah azrabiyah. Daripada perkataan azrabiyah ni yang merujuk kepada permaidani, istilah ni datang daripada istilah Arab Azrabiyah. Daripada Azrabiyah ini diambil, lahirlah nama Azerbaijan. Azerbaijan kat mana? Kat Turki. Bawah tu Azerbaijan kan. Sepadan dengan Turki. Azerbaijan, Turkmenistan, dia masuk dalam Balkan lah. Azerbaijan. Kenapa Zarabi itu asal nama Azerbaijan? Sebab di Azerbaijan ni terkenal tenunan permaidaninya daripada bulu kambing yang paling mahal. Paling cantik. Azerbaijan ni asal dia. Azerbaijan sampai hari ini terkenal. Dan Azerbaijan ni adalah bekas wilayah kerajaan Osmania. Azerbaijan selepas Turki kalah 1924, dipaksakan satu perjanjian Lausanne dibuat di Switzerland. Turki dikecilkan. Balkan tu milik Turki asalnya. Greece milik Turki. Cyprus milik Turki. Afrika termasuk Arab, Mesir itu adalah milik kerajaan Turki Osmania. Bila kalah dalam perang tahun 1923, diikat perjanjian bagi pihak orang yang menang, pihak berikat Kristian, paksakan perjanjian Lausanne selama 100 tahun. Maka seluruh empire Osmania diracik-racik, diagih-agihkan kepada sama ada Britain, Perancis, Spanyol, Portugal dan Amerika dan Britain. Racik-racik. Tinggallah Turki yang ada sekarang. Di bawah perjanjian Lausanne. Dan antara yang tergadai ialah Azerbaijan. Azerbaijan ialah wilayah Turki dulu. Dan perjanjian ini dimeterai tahun 1924. Akhir 23, awal 24. 1924, 100 tahun. Perjanjian itu tamat tahun hadapan.
Macam mana Hong Kong, selepas tamat perjanjian, Hong Kong diambil alih oleh China. Apakah Turki akan dapat balik memiliki wilayah dia? Wallahu a'lam. Greece adalah milik Osmaniyah. Apakah tahun depan Greece akan diambil alih oleh Turki? Mending. Apakah Balkan akan diambil alih semula oleh Turki? Mengikut perjanjian Lausanne? Ini semua punca-punca nak perang lah kalau ni kan. Lahir di perkataan wazarabiyyu mabthusah. Lantai syurga itu dihampa dengan perbanani yang sangat mahal. Penuh lantai, ya, untuk orang-orang ahli syurga. Daripada Zarabi itu lahirlah perkataan Azerbaijan. Allahu akbar, ya. Menurut Syekh Ahmad Yassin, pimpinan Hamas yang mati dibom oleh Israel 10 tahun lepas, dia duduk wheelchair, pergi sembahyang subuh, on the way sembahyang nak pergi ke masjid, bom pun sampai, hancur, mati kat situ. Syekh Ahmad Yassin, dia paralyzed, pakai kursi roda, tapi pimpinan tertinggi Hamas. Dalam satu temu ramah sebelum tu, dia kata masa tu tahun 2000 awal 2000 kita silap. Dia kata saat-saat zawalul ya Israel qariban, dia kata dalam temu ramah tu. Dia kata Israel akan hancur dan masanya sudah sangat dekat. Murasir tu tanya, dia kata maksud dia kata 40 tahun Palestin Nakbah dihancurkan oleh Yahudi 1948, 40 tahun namanya. 40 tahun lepas tu Yahudi Palestin dikuasai total oleh Yahudi. Dan dia kira lepas tu dia kata 40 tahun ketiga, 40 tahun keempat, dia kata dalam perkiraan saya, Syekh Ahmad Yassin kata zawalul Israel sanah 2024 Yahudi, negara Yahudi Israel akan tumbang tahun 2027. Perjanjian Lausanne habis 2024. Di bacaan. Ini masuk dalam ilmu malahim, eschatology. Bacaan, ya. Dan biasanya bacaan ni tepat. Ya. Sebab kisah tadi Zarabi lahirlah Azerbaijan. Azerbaijan ni wilayah Turki Osmaniyah dulu. Kenapa Azerbaijan? Sebab tenunan Permaidani Azerbaijan ni antara yang terbaik di zaman itu, kan? Lahirlah istilah Azerbaijan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita dalam surah Zukhruf, qala Allah taala wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dalam syurga nanti kata Allah taala dalam surah Zukhruf ayat 71, di dalamnya apa yang diingini oleh selera manusia semua ada. Wa ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, dan apa yang seronok nak disaksikan, apa saja nak tengok semua ada. Itu janji Allah dalam surah Zukhruf tentang keadaan dalam syurga. Oleh kerana itu, inilah janji Allah kepada ahli syurga untuk kita atas dunia ni. Banyak lagi ganjaran yang disembunyikan oleh Allah, yang Allah sebut dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17. Dan manusia tidak tahu, yakni dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, ma ukhfiya lahum, banyak ganjaran yang dirahsia, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qurrati a'yun, yang sangat berharga, yang disembunyi, yang dirahsiakan oleh Allah, berupa ganjaran untuk ahli syurga, jazaa'an bima kanu ya'malun, hasil daripada sebagai ganjaran
amal yang mereka lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam segala ibadat kita minta doa kepada Allah. Dalam sujud kita minta doa kepada Allah. Yang ini pertama sekali kita minta Allah berikan kita istiqamah. Yang kedua minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim tu, minta kita jadi ikhlas. Dua inilah tunggak amal yang akan menyempurnakan ganjaran Allah. Ikhlas dan istiqamah. Walaupun ikhlas dan amal yang kita buat istiqamah itu sedikit, tetapi dia mengundang kepada sempurna ganjaran Allah untuk kita pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah lepas tu kita akan sambung lepas tu ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nak hidupkan iman ni kena hidupkan hati. Tengok apa yang Allah cipta keliling ni, macam mana Allah buat. Baru nampak kehebatan rahsia Allah Subhanahu wa taala untuk jadi seorang mukmin. Syurga. Wallahu a'lam bissawab.